pengkhianat untuk mereka tinggal dan menggunakan Parti Keadilan untuk menjadi tempat. Dan sampai ke waktu ini, saya bersama dengan rakan-rakan pimpinan, tadi YBE sempat bersama, Wabi Roziah ada ikut bersama, pelbagai aktiviti dan program yang meliputi aktiviti kemasyarakatan dan pusat khidmat serta kegiatan wakil-wakil kita, ahli majlis dan sebagainya. Dan malam ini atau hari ini kita akan merasmikan selain pusat khidmat rakyat penyelaras dan Bukit Antarabangsa, kita juga akan mengisytiharkan secara rasmi satu-satunya cabang yang telah memulakan secara rasmi gerak kerja pilihan raya ke-15, iaitu di cabang Ampang. Dalam pertemuan selepas Sheraton Move, pertemuan wakil-wakil cabang Ampang di rumah, masa itu ada sekitar 100 orang pemimpin-pemimpin cabang Ampang datang. Memang Selangor di antara negeri yang mendapat kesan yang agak keras, sebab sebahagian yang melompat dan watak-watak utama yang telah menyebabkan kerajaan PH tumbang adalah pemimpin-pemimpin utama negeri Selangor. Bekas pengerusi keadilan, bekas timbalan pengerusi keadilan Selangor. Pengerusi masa itu saya, jangan cakap pengerusi lari sama. Alhamdulillah pengerusi kekal sampai sekarang. Tapi yang membanggakan saya, beberapa tempat yang kita lihat parah dan sepatutnya hilang. Baik Kapar, ketua wanita kita hilang. Baik Ampang, ketua wanita pusat di sini, naib presiden kita di sini. Baik Gombak, timbalan presiden. Berapa lama menjadi pengerusi keadilan negeri Selangor. Alhamdulillah, tidak ada satu cabang negeri Selangor pun terbubar daripada episod pengkhianatan Sheraton. Yang ada mungkin 1-2 watak, yang ada mungkin 1-2 individu yang rasa ada kaitan dan attachment dengan tokoh-tokoh tersebut, ataupun mungkin kecewa tidak dapat ruang dan peluang, mereka hilang dan lompat untuk menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Masih ingat di benak saya tak nak apologetik, sebahagian tu memang kawan-kawan dan rapat. Antara hujah yang paling asasi untuk membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, melanjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan adalah cita-cita ingin menubuhkan satu koalisi atau gabungan yang mantap, yang kukuh, yang stabil. Kata-kata mereka, PH not stable. Muafakat Nasional juga tidak stable. So we have to form. Kita kena tubuhkan satu perikatan yang lebih stable. Imajinasi mereka ialah Perikatan Nasional. Tetapi itu cuma helah. Kerana sampai ke hari ini dan waktu ini, yang dikatakan clear mandate, yang dikatakan clear margin, yang dikatakan clear majority itu masih menjadi simbol tanda tanya. Walaupun mereka menang undi ketika belanjawan, tapi saya kira Pakatan Harapan mengambil sikap patuh kepada nasihat Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk kita menyokong belanjawan pusat, kerana pada ketika ini kita harus selesaikan masalah COVID. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak bangun, minta wakil-wakil Pakatan Harapan jangan bangun, sebab kita ada agenda besar. Kita nampak serius dan kita faham mana satu prioriti. Tetapi daripada masa ke semasa kita tengok Pakatan Perikatan Nasional bukan bertambah kuat tetapi bertambah berkecamuk. Kalau dalam Dewan Negeri Selangor saya tanya, Ketua Pemangkang ni wakil Muafakat Nasional ke Perikatan Nasional? Dia tak berani jawab, dia wakil daripada BN. Kalau dia cakap dia Perikatan Nasional, separuh daripada bahagian-bahagian UMNO di Negeri Selangor, mungkin lebih, dah tak nak kerjasama dengan Perikatan Nasional. Jadi itulah sebabnya kalau ada orang tanya dengan kenapa saya tak ikut, walaupun saya kawan, walaupun rapat, kerana apa? Kerana saya tahu ini akan memusnahkan stability dan ketidaktentuan di dalam negara. Kita tengok politik pada hari ini tak tentu, tawar-menawar. Yang berhormat Natrah
ahli Dewan Negeri, ahli Parlimen kawasan Sekijang mendedahkan ditawar jutaan ringgit Malaysia. Ada juga yang didesak, ditekan, dibuat pendawaan terpilih. Setiap hari keramat ucapan-ucapan wirid mereka, jangan bermain politik, ini masa Covid. Tetapi tindakan-tindakan yang dibuat oleh mereka semuanya bermaksud untuk mempertahankan kuasa dan mandat yang tidak berapa jelas. Semua ugutan dan tindakan yang dibuat untuk apa? Untuk mengekalkan kuasa. Akhirnya SOP yang ada adalah SOP double standard. Pentadbiran yang ada adalah pentadbiran yang double standard. Macam mana kita nak jaga rakyat kalau kita keep on double standard kepada rakyat kita sendiri? Sebab itu, baru ini ketika dalam retreat keadilan dan retreat Kerajaan Negeri Selangor, kita lihat pada tahun 2014 ringgit kita mula jatuh. Ringgit kita jatuh. Masa ketika itu 2015 tambah parah. Sebab apa? Sebab masa itu ada kes 1MDB yang merosakkan imej negara. Saya pergi haji masa itu pun orang sebut, you are from Malaysia, your Prime Minister must very rich. They have $1 million of ringgit in his account. Masa itu menang Pakatan Harapan, betul ada sedikit kelang kabut, tapi ada peningkatan yang signifikan. Ada peningkatan yang baik. Tetapi lepas Sheraton Move sampai sekarang tak bangkit lagi ringgit. Ringgit masih lemah, menyebabkan barangan kita beli terpaksa dengan mahal. Bukan itu saja, kita hilang syarikat-syarikat yang telah melabur dalam negara kita. Walaupun kita masih menarik pelabur-pelabur baru, tapi berapa pelabur-pelabur yang bertahan, yang cukup kuat, yang terlibat dengan MSC sebagai contoh, keluar dan mencari negara-negara lain. Kerana apa? Kerana tidak dapat mewujudkan political stability. Ni kalau kita sebut PN gagal wujudkan political stability, yang disalahkan siapa? Disalahkanlah Anwar Ibrahim, disalahkanlah Parti Keadilan, disalahkanlah DAP. Ini masalah. Kalau mereka tak ikut SOP, mereka salahkan juga DAP, disalahkan juga Anwar Ibrahim. Kalau mereka gagal untuk tunjukkan keadilan dan buat baik kepada kita, salahkan juga PH, salahkan juga keadilan, salahkan Anwar Ibrahim, salahkan juga dengan ni. Mereka yang cari pasal, mereka yang khianat, mereka yang bawa porak-poranda kepada negara kita, yang salahkan adalah salahkan kita dalam PH dan nak salahkan rakyat. Sebab itu orang-orang ini kita harus tolak, dan saya yakin keadilan boleh bertahan dan Selangor boleh bertahan sebagai kubu keadilan. Sebab itu arahan kita jelas kepada rakan-rakan dan juga sahabat-sahabat sekalian, ini bukan soal individu, bukan kenal berapa lama, bukan sokong berapa lama, bukan kuat berapa lama. Ini soal maruah, ini soal perubahan yang ingin kita jana. Kita dah buat langkah yang betul. Kerajaan PH tubuhkan reformasi institusi. Sekarang perkara itu hilang daripada radar. Kerajaan PH plan buat perubahan demi perubahan. Tadi orang sebut PH gagal laksanakan manifesto. Ada orang sebut justified. Langkah Sheraton bukan langkah buruk, tetapi langkah Sheraton adalah langkah kanan. Dia kata kerana PH gagal laksanakan manifesto. 22 bulan. 22 bulan. Belum 5 tahun. Belum 5 tahun. Dia pun cakap kita banyak betulkan kesilapan kerajaan PH. Betulkan apa? Tabung haji, hina, kutuk dalam kuliah ustaz-ustaz ni semua, cecat, cerca. Kononnya kita lah yang jual. Tapi ternyata plan itulah yang diumumkan kejayaan sekarang. Memang susah nak betulkan satu keburukan ataupun kesilapan yang dibuat. Tapi kerana cita-cita politik, mempermainkan isu-isu yang sentimental, pembunuhan seorang ataupun kematian seorang petugas bomba yang saya juga turut hadir, kita juga bagi sokongan, kes RUU 355 dan pelbagai isu yang diulang, buat perhimpunan, buat pertemuan, buat ceramah. Tapi bila jadi kerajaan, diam. Bila jadi kerajaan, RUU 355 ni senanglah kita cakap. Dulu kita pembangkang, bila kita kena kerajaan, kita kena jumpa dengan mufti. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu saya yakin rakyat Malaysia tidak bodoh.
Rakyat Selangor, saya jelas yakin orang Ampang dia tahu, dia lihat situasi. Kita ada contoh negeri Selangor, alhamdulillah ada serangan macam-macam. Dulu yang di sana ni kalau kutuk, tubuhkan ketua kampung JKK Persekutuan, tubuhkan ahli majlis persekutuan, dia kutuk ini tidak sah, ini tidak legal, ini tidak ikut constitution kerana ini adalah hak dan kuasa negeri. Bila jadi menteri, tubuh juga ahli majlis persekutuan. Bila ada kuasa di persekutuan, tubuh JKK di persekutuan. Orang munafik seperti ini tak boleh kita pertahankan dan kita harapkan. Sebab itu saya minta kita jangan marah sangat dia nak buat apa, biar lantak lah dia nak buat apa, lantak dia nak buat apa, kita buat kerja kita. Saya turun pun bukan kita nak marah, ini ucapan yang keras sedikit. Sebab ni program sama-sama kita. Tetapi kita tumpu kerja kita. Semalam ada lebih 9-10 program saya di kawasan Lembah Jaya. Memang ada beberapa isu, orang yang kita pilih dan sebagainya. InsyaAllah kita akan ikut peraturan parti, kita nak struktur balik. Tapi kerja baik yang dibuat ni kena kekalkan. Orang yang nak terlibat kena ajak sama, kena ikut sama, jangan nak sisir. Ini bukan masa kita nak tuding. Ini kumpulan sama, ni geng kartel, ni geng Invoke, ni geng mana, ni geng Pak Ya, ni bukan geng Pak Ya. Ni bukan masanya. Kita dah tunjuk kita dapat tumbuhkan dan kekalkan cabang. Kita dah tunjuk kita mampu tumbuhkan dan kuatkan keadilan. Teruskanlah, lupakanlah yang dah pergi biarkan. Sekarang kita kukuhkan apa yang sedia ada. Kita lupakan sengketa-sengketa lama dan keringan. Bila kita cakap kita dah lancar, lepas ini yang penting bukan lancar, yang penting kerja. Kita kena tengok daftar pemilih dah update ke belum. Yang penerima-penerima SMUE, IPR dah update ke belum. Kena hubungi mereka. Sebab akhirnya pilihan raya akan ditentukan oleh undi-undi, bukan ditentukan siapa calon-calon. Saya kempen di Ampang ni, kalau nak beritahu, saya kempen di Ampang ni sejak tahun 99. Pak Ya ada tubuh pilihan gerakan. Tahun 99 saya dah ceramah. Masa tu tahun pertama, semester pertama universiti ceramah. Masa tu. Lepas tu di tempat-tempat lain juga saya turun. InsyaAllah kita yakin sokongan kita bertambah kuat. Kita akan tampilkan calon-calon dan calon yang berkualiti. Bab calon nanti dululah, nanti dulu. Kita nak tengok kerja dulu. Kita nak tengok JDM tubuh dulu. Kita nak tengok daftar pemilih dah short out belum. Kita nak semak dah kawasan jentera-jentera milik gerakan dah buat dulu. Mereka nak buat apa, biar dia buat. Kalau mereka langgar peraturan, kita bantah. Tetapi kita tak peduli sangat macam orang hilang kekasih, tak guna orang. Dah pergi biarkan, kita kena move on. Bila kita kata move on, kita buat kerja kita banner lagi. Dan kita bukan banner daripada zero, daripada keseluruhan anggota-anggota cabang Ampang dan juga kepimpinan di Ampang. Saya lihat rupa-rupanya kita masih kekal ahli jawatan kuasa, tak lari pun. Hanya segelintir yang lari 1, 2, 3 orang saja. Masih kekal. Dengan sebab itu juga kawan-kawan lama kita pun datang balik. Orang-orang yang sedikit berajuk tersisih datang balik. Sekarang kita lupakan yang keruh, ambil yang jernih. Saya percaya dengan tekad semua, dengan respon yang saya lihat di bawah, saya turun. Saya pada pemuda, masjid, surau, wanita dan semuanya, saya dapat lihat dan dapat riak-riak bahawa kita masih lagi kuat di sini. Kita masih lagi berkeupayaan untuk menentang serta menetapkan bahawa keadilan serta Ampang ini adalah tetap wilayah keadilan. InsyaAllah ini permulaan kita punya jelajah. Selepas ini saya akan turun di beberapa lagi parlimen-parlimen, khususnya yang ditandingi oleh keadilan. Kalau pilihan raya lambat lagi, saya akan pergi ke semua parlimen. Kita ada 22 parlimen. Kita nak tumpu parlimen-parlimen yang ditandingi keadilan dan bakal ditandingi keadilan. Saya nak pergi dulu, nak selesaikan dulu kerja-kerja rumah ini. Nanti saya bersama dengan rakan-rakan PH, kita selesaikan pembahagian kerusi. InsyaAllah mereka akan terus bergaduh, mereka akan terus berpecah. Mereka sudah nampak bukti-bukti tak akan bersama. Yang penting kita intact, kita padu. Kemenangan kita bukan 1, 2 individu. 1, 2 individu timbalan presiden kita keluar bukan seorang. Ketua wanita kita keluar bukan seorang. Pemimpin MPP kita keluar bukan seorang.
Ketua Angkatan Muda keluar bukan juga seorang, dah ada 2-3. Tetapi keluarlah mereka semua, menjeritlah mereka kat luar, nak datang balik ke tak datang balik, keadilan tetap mara ke depan menjadi parti yang sangat dihormati dan mendapat sokongan. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang terus memberikan sokongan. Saya minta semua kita berdisiplin, jaga SOP, kerana ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab kita. InsyaAllah kerajaan negeri akan bekerja keras mencari apa yang boleh, mengukuhkan apa yang mereka mampu, tidak lain dan tidak bukan untuk kekalkan Selangor kekal di bawah mandat PH terus bertakbir dan Selangor menjadi platform terbaik untuk kita kembalikan mandat rakyat di Putrajaya dalam pilihan raya ke-15 yang akan datang. Saudara sekalian, akhirnya insya-Allah saya juga nak ucap selamat menyambut Hari Wanita kepada seluruh wanita. Esok kita akan menyambut Hari Wanita 8 hari bulan Mac. Kerajaan Negeri Selangor konsisten. Malahan dalam perkembangan mesyuarat Biro Politik Keadilan yang terbaru, kita senarai semak, kita atur balik keadilan antara parti di dalam negeri kita dan saya rasa di Malaysia berjaya menamakan 30% ahli-ahli majlis kita di kalangan wanita. Dalam agenda